Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan satu lagi kekalahan besar terhadap Mahathir Mohamad. Beliau kini dalam keadaan yang perlu berehat. Kata netizen, berehat sajalah Tun Mahathir, sudah cukup untuk Anda berpolitik di dunia ini. Mereka nasihatkan Tun Mahathir untuk mengamalkan amalan pula. Kata mereka, takut-takut nanti tak sempat pula. Jadi mereka kata Tun Mahathir berhentilah terlibat dalam apa-apa spekulasi politik maupun kritik sana kritik sana. Anda dah cukup dan cukup, kata mereka. Kali ini Mahathir kalah lagi, Zahid pula menang. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Dr. Muhammad Puad Zarkasi menyifatkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sudah kalah dalam perjuangan politiknya kepada Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Menurut beliau, segala-galanya yang dilakukan oleh Dr. Mahathir Mohamad telah gagal, termasuk UMNO yang tidak mati. Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menjadi Perdana Menteri, manakala anaknya Datuk Seri Mukhriz Mahathir tersisih daripada dunia politik. Pada pilihan raya yang lepas, kita dapati dan kita ketahui bahawa Tun Mahathir Mohamad melalui perjuangan mereka, melalui Parti Pejuang, telah pun kalah teruk. Bukan saja kalah teruk, bahkan mereka ditolak teruk oleh para pengundi sehingga mereka kehilangan wang pertaruhan ataupun deposit pilihan raya. Ini menyebabkan bukan sahaja Tun Mahathir Mohamad, bahkan anak Mahathir yang turut bertanding iaitu Mukhriz Mahathir juga mengalami kekalahan yang teruk sehingga wang deposit beliau pun tak boleh diambil balik. Oleh sebab itulah sekarang ini seperti yang dikatakan oleh Puad Zarkasi, ada kebenarannya, yaitu langkah dan usaha Tun Mahathir untuk cuba mematikan UMNO atau mahu mengharamkan UMNO menukar nama UMNO kepada parti yang lain tidak menjadi, bahkan tidak menjadi realiti langsung. Bahkan tindakan Tun Mahathir Mohamad yang dikata dan didakwa cuba menghalang Anwar Ibrahim daripada menjadi Perdana Menteri juga turut gagal. Sebenarnya ramai orang yang dapat menghidu bahawa Tun Mahathir Mohamad sangat pantang untuk melihat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Itu sebabnya kata beberapa netizen, Tun Mahathir lebih rela letak jawatan daripada menyerahkan jawatan Perdana Menteri itu kepada Anwar Ibrahim. Manakala anaknya pula tidak juga masuk dalam dunia politik lagi. Ujar Puad lagi, Dr. Mahathir hanya berjaya memenjarakan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Oleh itu, sumbangan Zahid jatuhkan kerajaan 22 bulan Tun adalah benar. Sumbangan Zahid jatuhkan kerajaan 17 bulan Muhyiddin juga benar. Dan sumbangan Zahid UMNO berkongsi kuasa hari ini juga benar, katanya. Tun Mahathir tidak suka mengalah. Kali ini dia kalah. UMNO masih ada tempat berbakti kepada rakyat. Berehatlah Tun, jasamu tetap dikenang, katanya, menerusi catatan di laman Facebook beliau hari ini. Sementara itu, kata Muhammad Puad Zarkasi lagi, Dr. Mahathir bagaimanapun betul apabila mengatakan beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri atas kerelaannya, bukan kerana Ahmad Zahid Hamidi. Tun Mahathir kata dia letak jawatan atas kerelaannya bukan kerana Zahid. Dia berbuat demikian kerana Bersatu tidak mahu mendengar nasihatnya. Itu betul, kata Puad Zarkasi. Nasihatnya tidak lagi laku. Usaha terakhir untuk jadi Perdana Menteri interim bukti dia tidak mahu lepas jawatan. Itu pun gagal. Terpaksalah dia letak jawatan, kata Puad lagi. Ketika itu, PKR dan DAP mahu Tun Mahathir kekal. Mahathir tubuh pejuang untuk kembali jadi Perdana Menteri, tetapi time's over, katanya. Sebelum ini, Ahmad Zahid mendedahkan beliau ialah dalang utama yang menjatuhkan Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri dalam usahanya untuk menyelamatkan tindakan Mahathir Mohamad mengharamkan Parti UMNO. Bagaimanapun, Dr. Mahathir telah menafikan Ahmad Zahid menjatuhkan beliau dan Presiden UMNO berkenan
bukan hero yang menyelamatkan UMNO, kata Mahathir. Jadi kalau bukan Zahid yang hero, nak tanya kepada Tun Mahathir, siapa hero-nya? Takkan Tun Mahathir pula, kan? Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ketika satu isu berkait dengan pendedahan Zahid Hamidi, dia adalah dalang menjatuhkan Mahathir sebagai Perdana Menteri. Mahathir kata Zahid bukan hero dan dia membuat kenyataan yang pelbagai luar biasa. Tetapi isu ini disambut oleh netizen dengan pelbagai jawapan atau komen. Mereka kata Mahathir tak payahlah bubarkan UMNO atau tukar nama UMNO kerana dalam pendedahan terkini Mahathir kata UMNO sudah tidak relevan lagi dalam perjuangan asalnya, sudah keluar dari perjuangan asal dan perlu ditukar nama supaya diterima orang. Tapi Zahid Hamidi enggan menerima cadangan tersebut. Dengan kata lain, Mahathir cuba menggantikan nama UMNO dengan nama yang lain atau nama yang baru. Jadi, kalau ahli UMNO tahu, pasti mereka tak mahu. Itu sebabnya Violet Kijang kata, jangan henti guna nama Mahathir yang masuk sinonim dengan terang-terangan lidah dua cabang, salah guna kuasa, cakap satu lain buat, dan tikam belakang kawan, kata Violet Kijang. Kata Violet Kijang lagi, apa yang dibuat oleh Zahid Hamidi, sebenarnya dia buat apa yang Mahathir pernah buat. Violet Kijang juga kata, dah 2024, ini bukan tahun 1984. Dah bongkar sudah-sudahlah. Kalau tak boleh tutup rahsia, siapa nak deal dengan kamu? Legasi Mahathir sudah hancur. Nama jadi busuk. Salah siapa? Adakah itu salah Zahid? Adakah itu salah UMNO? Salah Najib? Atau salah Muhyiddin? Ataukah itu salah Anwar? Jangan ingat rakyat boleh diperbodohkan macam anak-anak dulu-dulu atau anak-anak kamu, kata beliau. Wan Khalid pula tanya, tengok siapa yang cakap, merujuk kepada Mahathir Mohamad. Apabila Mahathir kata dia cuba memerli Zahid Hamidi sanggup bekerjasama dengan DAP, walhal DAP adalah musuh kepada UMNO dan juga Zahid Hamidi satu ketika dahulu. Tapi dia lupa kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini adalah atas titah nasihat daripada Yang di-Pertuan Agong supaya dapat menstabilkan pentadbiran dan politik Malaysia yang pada ketika itu tidak dapat ditentukan kerajaan kerana tiada yang majoriti muda. Oleh sebab itulah, Zahid Hamidi sanggup bersahabat dengan DAP demi untuk kelangsungan dan untuk kestabilan politik Malaysia. Tapi itulah, tengok siapa yang kata Wan Khalid. Itu Tun Mahathir. Tun Mahathir sanggup bersujud pada DAP untuk tolong dan kamu sanggup guna Pakatan Harapan untuk kalahkan UMNO. Lepas tu, mengkhianat Pakatan Harapan pula untuk bawa masuk anak kamu tapi tak berjaya. Kamu ini tak boleh percaya dan kamu ini licik, kata Wan Khalid merujuk kepada Mahathir, dan ada sikap mengkhianat dan akan terus cakap bohong dan menipu. Lebih baik kamu tak buka mulut. Malas kami nak dengar, kata Wan Khalid. Malas kami nak dengar kamu yang sentiasa mengucar-kacirkan negara sehingga kamu hidup sebagai pengkhianat, kata Wan Khalid merujuk kepada pengkhianatan Mahathir terhadap UMNO. JBK 046 kata, kalau PAS yang takbir negara, Putrajaya ataupun Putrajaya, alamat hancur leburlah Malaysia. PAS hanya tahu baca doa kenduri di kampung-kampung, kata JBK 046. PAS hanya tahu baca doa kenduri di kampung-kampung dan hanya layak takbir surau dan masjid, katanya. Lihat negeri yang ditakbir PAS, tidak ada kemajuan langsung. Kelantan yang sekian lama di bawah pentadbiran PAS bukan maju, malah semakin mundur, kata JBK. Tapi itulah, ada pula hati nak mengajar Anwar Ibrahim, nak mengajar kerajaan ini bagaimana untuk mentadbir negara, untuk memajukan negara. Purple Mouse 7378 kata, Mahathir dah 99 tahun umur. Tengok dia punya putar belit dan putar alam. Nombor 1 dalam dunia. Pakar putar belit, pakar putar alam, kata beliau. Mr. Sakau kata, Atok nak buat unity government tak dapat sambutan bersatu. Itu sebab dia letak jawatan. Dia suka siapa jadi menteri ikut suka dia. Pakatan Harapan tak ada kuasa.
Jahat sungguh atuk ini, kata Mr. Sakau. Panci 101 kata, pada pandangan atuk, semua pakar politik tak guna. Yang terbaik ialah atuknya sendiri. Cerita ini tak berubah hingga masa kini. Tapi tengoklah, adakah Malaysia adalah maju seperti jirannya Singapura? Jimmy Page kata, bila Tun Mahathir letak jawatan, Zahid tak terima lagi Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Jadi, tanpa BN, PKR dan DAP, Tun Mahathir tak cukup number. Bila TSMY, Tan Sri Muhyiddin Yassin, was offered the job, BN sokong, PAS pun sokong, dan few from PKR sokong. Itu yang Zahid maksudkan, Tun jatuh. Sebab Zahid tak bagi BN sokong dia untuk jadi Perdana Menteri kali ketiga. Griket kata, baik hang pi duduk diam-diam sudah. Dengan usia 99 tahun, lebih baik diam-diam, lebih baik berehatlah Tun, kata Griket. Dia juga kata Tun dah semakin tua dan harap-harapnya tak nyanyuk sudah. Masa hang lari pi mahkamah merayu pada Anwar supaya PH menerima bersatu untuk jatuhkan Najib dan UMNO, boleh pula. Masa tu hang tak tahu ke DAP adalah sebahagian daripada Pakatan Harapan, kata Griket. Tun, perangai anda semakin hari semakin menakutkan kerana segala-galanya sudah lama terbongkar. Perangai dan agenda yang sebenar. Apakah Tun Mahathir perlukan seseorang atau sebuah parti untuk agenda Tun? Apapun dihalalkan oleh Tun, katanya. Tun sanggup bohong demi halalkan segala-galanya. Dari hero ketika pilihan raya 2018, tetapi sekarang dah jadi zero akibat dari ketamakan dan perangai Tun yang jijik. Tun tetap aniaya Anwar, walaupun Anwar sanggup maafkan apa yang berlaku kepadanya atas tangan Tun, tetapi Tun cukup tak kenang jasa. Semua orang tahu, Tun dan Bersatu tak jujur untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Tun cuma nak gunakan Pakatan Harapan untuk Najib mengalami kekalahan teruk. Tetapi kerajaan BN tak jatuh seperti mana Tun lakukan untuk Pak La. Dengan kekalahan BN yang teruk, maka Tun harap UMNO BN akan paksa Najib letak jawatan Perdana Menteri sahaja. Tetapi tak dijangka UMNO BN kalah terus. Keputusan pilihan raya 2018 memang tak dijangka oleh Tun. Pasal tu, Tun tak sanggup serah jawatan Perdana Menteri seperti yang dijanji selepas 2 tahun. Bermacam-macam alasan Tun sehingga akhirnya Tun rancang langkah Sheraton. Kata Jimmy Page, Tun tahu PKR DAP Amanah gagal dapat sokongan orang Melayu. Tun cuba tetapi tak jalan. UMNO sekarang ada kosong seat di Perlis, Kedah, Terengganu, Sarawak. Ada 1 kerusi di Kelantan dan 2 kerusi di Selangor dan Pulau Pinang. Amanah adalah kod 18 kerusi negeri. PAS 150 kerusi negeri, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.